Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum, nama saya Danis Akasha binti Muhammad Mulia kami. Hai, nama saya Natasha Amira binti Muhammad Rizal. Hai, nama saya Haifah Fatin binti Rasul. Baik, Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi mengekang penularan wabak COVID-19 telah mengakibatkan kerugian. Semua sektor dilaporkan terjejas dengan negara dilaporkan mengalami kerugian 2.4 bilion ringgit sehari. Ini ketika pelaksanaan PKP pada Mac 2019. Dan tidak terkecuali kanak-kanak sektor pendidikan yang tidak dapat hadir ke sekolah sekaligus mengakibatkan jadi antara punca mereka ini tercecer. Dan NGO Pendidikan untuk Malaysia dilaporkan ada menerima 1,541 laporan murid cicir di seluruh Malaysia sepanjang tempoh PKP ini. Bagaimanapun, NGO berkenaan dilaporkan hanya berupaya untuk membantu 343 kanak-kanak sepanjang tempoh berkenaan. Sejak kemerdekaan, isu kececeran pelajar telah wujud dan tidak dapat dihapuskan sehingga zaman globalisasi ini. Menurut Zakari, tahun 2022, hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia ingin merapatkan jurang pendidikan tanpa mengira pangkat, darjat atau dikenali sebagai latar belakang. Namun demikian, dalam usaha membangunkan taraf pendidikan di negara kita ini, terdapat beberapa masalah yang dihadapi, terutamanya masalah kececeran pelajar dalam pendidikan. Konsep kececeran boleh terbahagi kepada dua jenis, iaitu kececeran pembelajaran dan kececeran dalam pendidikan. Kececeran pendidikan merupakan seorang pelajar yang berhenti sekolah, manakala bagi kececeran pembelajaran pula ialah seseorang pelajar yang kerap tidak hadir ke sekolah tanpa sebab atau kita boleh cakap ialah ponteng. Hal ini akan menyebabkan prestasi pencapaian akademik mereka sangat rendah dan dapat merosakkan masa hadapan bagi individu tersebut dalam bidang pendidikan. Hujah yang saya ucapkan tadi diambil dari pentaksiran berterusan Natasha Amira binti Muhammad Rizal yang juga merupakan ahli kumpulan saya. Olahan ayatnya bagus dan menarik, memenuhi kriteria pengenalan, mempunyai isu, latar belakang cerita dan dasar kerajaan. Apa yang saya boleh tambah baik pada pengenalan tersebut ialah menyatakan pernyataan menteri, sama ada Perdana Menteri Pendidikan, Perdana Menteri, Menteri Pendidikan dan lain-lain. Dapatan kajian pentaksiran berterusan saya ada menyatakan tentang pernyataan Menteri Pendidikan. Menurut Menteri Kanan Pendidikan, Datuk Dr. Razdi Jidin berkata pihak beliau sudah mengambil langkah awal untuk memasukkan ujian pencapaian sekolah rendah iaitu UPSR dan pentaksiran tingkatan 3 PT3 oleh kerana kececeran murid ketika wabak penularan COVID-19 di negara kita ini. Penanda wacana kritikan untuk penanda wacana selanjutnya ialah Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM mendefinisikan kececeran murid merupakan situasi murid warga negara berada dalam sistem pendidikan tetapi berhenti persekolahan sebelum tiba masa yang ditetapkan. Ayat ini menunjukkan statement ataupun pernyataan daripada KPM yang merupakan keutuhan semantik berkenaan dengan hubungan kebenaran. Oleh itu, penanda wacana mengenai sesuatu kebenaran ataupun sesuatu fakta daripada pihak berkuasa perlu digantikan bagi menjadikan ayat tersebut lengkap dan menggunakan penanda wacana yang betul. Penanda wacana yang boleh diganti bagi penanda wacana selanjutnya ialah dengan bukan itu sahaja, yang merupakan penanda wacana penghubung tambahan kerana ia lebih sesuai bagi ayat tersebut. Maka ayat akan ditukar menjadi bukan itu sahaja. Kementerian Pendidikan Malaysia mendefinisikan kececeran pelajar merupakan situasi murid warga negara berada dalam sistem pendidikan tetapi berhenti persekolahan sebelum tiba masa yang ditetapkan.
Kritikan untuk penanda wacana selanjutnya sebagai contoh yang pertama, ayat mengenai selanjutnya, keadaan ini akan menyebabkan pelajar tidak dapat mencapai keputusan yang cemerlang kerana kekurangan bahan belajar sekaligus mendorong pelajar tidak meneruskan persekolahan. Penanda wacana ini merupakan keutuhan semantik yang menunjukkan hubungan sebab dan munasabat. Hubungan ini dapat dilihat dalam ayat tersebut yang menggunakan perkataan yang menyebabkan. Oleh itu, penanda wacana perlu digunakan mengikut kesesuaian sebab dan munasabat. Penanda wacana yang boleh digantikan mengenai ayat tersebut ialah kita boleh digantikan dengan hal ini menyebabkan, iaitu penanda wacana jenis penghubung sebab atau musabab. Penghubung sebab atau musabab ni untuk menggantikan penanda wacana selanjutnya. Maka ayat sepatutnya menjadi hal ini menyebabkan pelajar tidak akan mencapai keputusan yang cemerlang kerana kekurangan bahan bantu mengajar. Cadangan yang boleh dibuat berkenaan dengan ayat tersebut ialah penanda wacana selain itu boleh digantikan dengan hal ini kerana. Penanda wacana hal ini kerana menunjukkan penghubung sebab munasabat yang bersesuaian dengan ayat ini. Sebagai contoh, hal ini kerana masalah keciciran pelajar juga semakin meningkat setelah negara kita dilanda dengan masalah wabak penyakit yang mudah merebak, iaitu COVID-19. Selain itu, masalah keciciran pelajar juga semakin meningkat setelah negara kita dilanda dengan masalah wabak penyakit yang mudah merebak, iaitu COVID-19. Selain itu, dalam kekangan seperti pencapaian internet atau ketidakmampuan memiliki peranti tidak harus menjadi halangan kepada anak-anak muda untuk mengikuti proses pembelajaran berkualiti mereka semasa pembelajaran secara dalam talian pada musim pandemik COVID-19. Seterusnya, mengenai ayat tersebut, penanda wacana yang boleh digantikan daripada menggunakan penanda wacana selain itu ialah lain daripada itu. Lain daripada itu merupakan penanda wacana penghubung tambahan yang dapat mengukuhkan lagi sebab ataupun huraian mengenai masalah keciciran pelajar. Sebagai contoh, lain daripada itu, dalam kekangan seperti pencapaian internet ataupun ketidakmampuan memiliki peranti tidak harus menjadi halangan kepada anak-anak untuk mengikuti proses pembelajaran berkualiti semasa pembelajaran secara dalam talian pada musim COVID-19. Selain itu, pendidikan boleh menjadikan seseorang berkeupayaan untuk mengurus kehidupan yang berkualiti kerana faktor sosial dan ekonomi bergantung kepada pendidikan yang mereka terima. Ulasan mengenai kritikan yang saya bacakan ayat tadi ialah penggunaan penanda wacana selain itu terlalu banyak di dalam dapatan kajian tersebut. Seterusnya, penanda wacana yang boleh digantikan berdasarkan ayat tersebut ialah pada masa yang sama. Penanda wacana pada masa yang sama merupakan penghubung tempoh masa yang amat sesuai digunakan ataupun digantikan berdasarkan ayat itu untuk mengurangkan ataupun meminimumkan penggunaan penanda wacana selain itu yang sama. Sebagai contoh, pada masa yang sama, pendidikan juga boleh menjadikan seseorang berkeupayaan untuk mengurus kehidupan yang berkualiti kerana faktor sosial dan juga ekonomi bergantung kepada pendidikan yang diterima. Di samping itu, kerajaan juga memberi bantuan pakej peranti keluarga Malaysia bagi menaik taraf kepada peranti mudah alih bagi kegunaan pembelajaran. Jikalau boleh, kita mestilah meminimalkan pengulangan penanda wacana yang sama seperti ayat ini. Penggunaan di samping itu boleh digantikan dengan sementara itu. Jadi ayat ini akan menjadi sementara itu. Kerajaan juga memberi bantuan pakej peranti keluarga Malaysia bagi menaik taraf kepada peranti mudah alih bagi kegunaan pembelajaran.
Seterusnya, kritikan mengenai pentaksiran berterusan Natasha Amira ialah mengenai citation. Citation berdasarkan pentaksiran berterusan yang dibuat ataupun yang ditulis oleh Natasha Amira mempunyai 5 citation di hadapan dan 7 citation di belakang, manakala citation untuk di tengah ayat tiada. Cadangan untuk citation Natasha Amira yang pertama, mempelbagaikan ataupun mevariasikan penggunaan jenis citation. Sebagai contoh, mempelbagaikan penggunaan citation di hadapan, di tengah dan juga di belakang. Sebagai contoh, Natasha Amira boleh menambah baik citation supaya citation beliau ada di tengah ayat. Citation merupakan satu pengakuan ataupun penghargaan kita sebagai penulis yang mengambil sumber daripada orang lain. Citation ini juga merupakan suatu perkara yang sangat penting bagi mengelakkan plagiat ataupun kecurian daripada mengambil hak orang lain tanpa mengiktirafnya. Plagiat yang paling tinggi dalam antara ahli kumpulan kami ialah plagiat Natasha Amira, iaitu sebanyak 30%. Plagiat ni ialah menyalin dan menerbitkan karya orang lain sebagai karya anda sendiri tanpa kebenaran atau memberi penghargaan kepada pengarang. Ini adalah cara yang tidak beretika untuk menulis kandungan tanpa pengakuan yang tepat. Juga penipuan berlaku apabila anda mempunyai kandungan yang serupa di laman web yang sama. Cara mengelak peratusan plagiat meningkat ialah yang pertama, mengemukakan idea sendiri menggunakan kata kunci utama dalam artikel yang kita baca, serta perlu diingatkan juga bahawa jika kita merujuk sesuatu sumber internet, kita harus memetik sumbernya dan menambahkan petikan untuk mengelakkan kandungan pendua. Cara yang kedua ialah kita juga perlu mahir dalam membaca karangan atau penulisan orang lain dan pandai melakukan pertukaran perenggan untuk susunan ayat. Bukan sahaja perlu bijak menyusun semula kata-kata penulis asal, tetapi ia tidak lari dari makna sebenar.